Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Habib Ali bin Muhammad As-Sagaf, para ahli imam dan Bilal, jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah saya akan berkongsi dengan satu tajuk yang sangat mudah, iaitu orang yang paling akhir dimasukkan ke syurga. Orang yang paling akhir dimasukkan ke syurga. Jadi cerita tentang orang ini terdapat di dalam hadis-hadis yang tercatat dalam buku-buku sahih Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi ada beberapa hadis yang diriwayatkan di dalam Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Satu daripada hadisnya adalah daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, satu lagi daripada Ibni Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan satu lagi daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi tiga-tiga hadis ini saya cantumkan sebab dia sebenarnya akan memberikan satu gambaran yang sangat jelas tentang apakah keadaan orang yang terakhir yang dimasukkan ke dalam surga. Mengikut hadis-hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa orang yang paling akhir yang dimasukkan ke dalam surga adalah yang dikeluarkan daripada api neraka. Orang yang dikeluarkan daripada api neraka dan dimasukkan ke surga, dialah yang paling akhir sekali. Jadi sebelum dia dikeluarkan daripada neraka, dia adalah seorang yang merangkak di dalam neraka. Setapak dia merangkak, dia pun setapak lagi dia jatuh, kemudian dia dibakar oleh api neraka. Jadi keadaan itu begitulah. Tiap-tiap langkah yang dia ambil, dia akan jatuh. Dan apabila dia jatuh, api neraka akan sambar dia. Jadi dia adalah dalam keadaan yang sangat gelisah, sangat seksa dalam hal itu. Maka dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, katanya, keluarkanlah aku daripada seksa ini. Ya Allah, keluarkanlah aku daripada api neraka ini. Ya Allah, keluarkanlah aku daripada seksa ini. Ya, kerana apinya membakar mukaku sampai hangus. Asapnya menyesakkan dadaku. Ya. Jadi sangat seksa baginya. Kemudian Allah pun berfirman, katanya, ya hamba-Ku, kalaulah aku keluarkan kamu daripada api neraka ini, adakah kamu akan minta apa-apa daripada aku? Bi'izzatika, yakni dengan keagunganmu, demi Allah, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu, aku tidak akan minta apapun asalkan aku dikeluarkan daripada neraka ini. Jadi Allah pun keluarkanlah dia daripada neraka. Bila dia keluar daripada neraka, dia masih lagi melihat kepada api neraka. Jadi dia minta supaya Allah palingkan dia kepada lain daripada api neraka, jauh daripada api neraka. Jadi apabila dipalingkan daripada api neraka, kemudian dia kata, oh, akulah manusia yang yang diberikan keistimewaan yang amat berat, yang amat besar, kerana tidak pernah Allah memberikan kepada salah seorang sama ada yang daripada awal ataupun daripada akhir. Yakni pada dialah orang yang paling bertuah, paling bernasib baik kerana dilepaskan daripada seksa api neraka ini. Kerana apabila dikeluarkan daripada api neraka,
dan dia masuk dalam satu tempat yang belum lagi sampai syurga, ya, belum sampai syurga, tapi sudah tidak ada ni api membakarnya dan lagi sebagainya, maka dia rasa sangat 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 berbeza lagi, ya, siksanya tidak ada lagi. Jadi dia merasa, ya Maha Suci Engkau yang melepaskan aku daripada siksa ini. Aku tidak ada orang lain yang lebih beruntung daripada aku pada masa ini. Sampai begitu dia punya keadaan. Jadi dalam keadaan itu tiba-tiba Allah mewujudkan sebuah pokok di hadapannya, dan pokok itu rendang dengan berteduh, kemudian ada mata air. Jadi bayangkan orang yang baru keluar daripada api neraka. Di dalam neraka tidak ada air sejuk. Apabila orang dibakar sampai hangus, mereka menjadi dahaga. Apabila dia dahaga, dia minta air. Bila dia minta air, apakah yang akan dia dapat? Dia akan dapat air yang menggelegak seperti minyak panas ataupun logam panas. Apabila dia minum, dia cuba minum, air itu akan membakar mukanya, ya. Kalau disebut di dalam surah Al-Kahfi, ya, wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Yakni apabila dia minta air, ya, dia diberikan minuman dalam bentuk minyak yang panas ataupun logam yang mendidih. Jadi bila dia minum logam itu, bayangkan panas itu akan bakar muka dia. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi. Kemudian dia bila melihat pokok ini tadi, ya, yang begitu rendang, berteduh, kemudian ada air, ya. Jadi bayangkan dia dalam neraka tak pernah dapat air seperti itu. Maka dia hendak sangat kepada air. Tapi sebelum dia keluar daripada neraka tadi, Allah sudah bertanya kepada dia, kalau misalnya aku keluarkan kau daripada siksa ini, adakah engkau akan meminta aku sesuatu? Demi Allah, katanya, bi'izzatik, aku tidak akan minta apapun asalkan aku dikeluarkan daripada neraka. Bila dia sudah keluar daripada neraka, bila nampak pokok dengan air ini, dia tengok lama-lama, dia tahu yang dia sudah bersumpah dengan Allah yang dia tidak akan minta apa-apa pun. Tapi mana boleh tahan ni tengok air macam ini. Jadi lama-lama dia minta, ya Allah, tolonglah benarkan aku pergi ke pokok ini supaya aku dapat berteduh di bawahnya dan minum airnya. Kemudian kata Allah, wahai anak Adam, mengapa engkau mungkir janji? Kau baru saja membuat janji dengan aku yang engkau tidak akan minta apapun. Sekarang mengapa engkau minta ini? Tak apalah, aku maafkan kau. Kalau aku benarkan kau pergi ke pokok ini, minum airnya dan sebagainya, adakah engkau berjanji tidak akan minta apa-apa lagi? Bi'izzatik, dengan kemuliaanmu, dengan keagunganmu, aku tidak akan minta apapun asalkan aku dapat sampai ke pokok itu. Maka Allah kata, pergilah. Dia pun sampai ke pokok itu, minum air, duduk berteduh. Sekali datang lagi satu pokok di depannya, Allah wujudkan satu pokok lain di depannya yang lebih banyak airnya, lebih besar teduhnya, dan pokok itu lebih cantik daripada pokok yang ada ni. Dia tengok, nak cakap, nak tak berani. Lama-lama tak tahan lagi, dia pun minta, ya Allah, tolonglah benarkan aku pergi ke pokok yang kedua ni tadi. Kata Allah, kau sekali lagi, ya anak Adam, mengapa kau mungkir janji? Ya? Tapi tak apalah, kalau nak pergi juga, kau janji tak tidak akan minta apa-apa lagi selepas ini? Bi'izzatika, dengan keagunganmu, aku tidak akan minta apa pun selepas ini. Dia pun pergi ke pokok yang kedua, dapat minum air. Kejap lagi pokok yang ketiga pula timbul, diwujud betul-betul di tepi pintu syurga. Jadi dia tengok pokok yang ketiga lebih besar, lebih cantik, lebih banyak air dan sebagainya. Lama-lama dia tak tahan, dia minta lagi, ya Allah, tolonglah benarkan aku pergi ke pokok yang ketiga. Maka Allah pun kata, ya anak Adam, mengapa engkau begini? Mengapa engkau mungkir janji lagi?
Kau dah berapa kali sumpah ni tak mau minta apa-apa, tapi sekarang kau nak minta lagi. Tak apalah, pergilah ke situ. Tapi janji, ada apa-apa lagi yang kau nak minta? Tak, aku tak akan minta apa-apa lagi. Ini saja. Sampai situ, minumlah airnya di situ dan sebagainya. Dan berapa lama, pokok yang ketiga ini dekat dengan pintu syurga. Jadi bila dekat dengan pintu syurga, dia tengok syurga. Dia nampak syurga, syurga dalam syurga, dengar orang dalam syurga tengah seronok, ya. Kemudian bau-bauan daripada syurga itu merebak sampai keluar, sampai dia dapat cium bau wangi syurga. Kemudian dia tengok pokok-pokok yang dalam syurga, ya. Dia punya batangnya, dahannya semua dibuat daripada emas. Batu-batu di atas lantai apa semua, ya, batunya adalah permata yang berwarna-warni, ya, macam-macam batu. Tak tahan dia. Lepas tu dia kata ada pokok yang begitu besar, dia punya daunnya begitu luas dan tempat teduhnya pun begitu luas. Kalau orang naik kuda, ya, daripada satu ujung kepada satu ujung lagi nak sampai 100 tahun pun sampai. Punya besar pokoknya dalam surga. Jadi dia tengok lama tak tahan, dia minta, ya Allah, boleh tak aku masuk dalam surga? Boleh tak aku masuk dalam surga? Gitu. Mula-mula Allah mengatakan, ya anak Adam, mengapa engkau mungkir janji lagi? Mengapa engkau mungkir janji? Kau dah janji tak mau minta apa-apa, sekarang kau nak masuk surga pula. Baiklah, kau masuklah surga. Tapi janji, ada lagi engkau nak minta? Tak ada. Dapat masuk cukuplah. Dia pun masuk. Nak masuk, dia tengok dah penuh. Seorang dah lambat pergi kan, jadi dah penuh dah syurga. Dia pergi sampai tepi pintu, dia tengok dah penuh, dia balik. Ya Allah, dah penuh syurga, macam mana nak masuk? Dia kata, pergilah masuk, kata Allah. Dia pergi balik. Pergi tengok penuh, dia keluar balik. Lama-lama Allah kata, beginilah, kalaulah aku bagi engkau satu kerajaan dunia yang sebesar-besarnya, satu kerajaan aku bagi engkau masuk dalam syurga itu. Yang ini ada satu kerajaan yang cukup besar yang ada dalam syurga, itulah kau punya. Dia kata, lepas tu dia kata, bukan itu saja, aku gandakan 2 kali pula. Maknanya dapat 2 kerajaan punya besar. Apa kata dia? Ini Allah perli aku ke? Ini nak main-main ke? Ya Allah, janganlah perli. Sebab Allah ini adalah Tuhan seluruh alam. Macam mana nak perli? Pada masa itu Ibni Mas'ud yang sedang cerita kepada para sahabat ketawa. Jadi bila dia ketawa, dia kata kepada sahabat, tanyalah sebab apa saya ketawa. Jadi sahabat pun tanya dia, pasal apa ketawa? Dia kata, aku ketawa sebab Rasulullah ketawa macam ni lah. Dia kata, pasal apa Rasulullah ketawa? Masa itu sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa Rasulullah ketawa? Dia kata, sebab Allah ketawa. Allah ketawakan kawan ni sebab dia kata Allah perlu dia. Jadi Allah ketawa. Kemudian Allah mengatakan kepada dia, bukan setakat satu dunia aku bagi engkau. Aku bagi engkau 2 kali ganda dunia, 3 kali ganda, 4 kali ganda, 5 kali ganda. Yang 5 dunia punya besar, ya, untuk dia seorang. Jadi dia kata, Radhi, cukup kata dia. Cukup 5 ni cukup dah. Kemudian kata Allah, tak apa, aku gandakan 10 kali lagi. Makna 50 kali ganda dunia yang diberikan kepada orang yang terakhir masuk dalam surga. Bayangkan orang yang pertama, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa kali ganda dunia dia dapat nanti di dalam surga. Begitu juga orang-orang lain yang tidak masuk ke neraka, dia terus ke syurga misalnya. Sudah tentulah para sahabat misalnya, berapa besar dia punya surga di dalam surga nanti, ya. Jadi bermakna bahawa kalau kita lihat daripada sini, pelajaran yang kita dapat, yang pertama sekali, Allah sangat pemurah. Allah sangat pemurah. Walaupun dia dah berjanji, bersumpah dan sebagainya, tapi bagi can lagi. Ada satu lagi hadis yang mengatakan, apabila akhirnya tu dia suruh masuk surga, kemudian dia tanya, kau nak apa lagi? Dia minta apa yang dia nak, ya? Nak minta itu, minta ini, minta macam-macam. Kemudian Allah pula
Cadangkan, apa lagi enggak? Kondak yang ini, kondak yang ini, kondak yang ini, kondak yang ini. Sampai dah tak ada apa lagi dah. Ya, Allah cadangkan kepada dia apa yang kondak. Ya, semua dapat. Akhirnya dia dapat semua sekali, barulah dia masuk surga. Jadi inilah ceritanya seorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasar kepada hadis yang diriwayatkan di dalam Bukhari dan Muslim. Ya, kedua-duanya sahih, tiga hadis ini sahih, yang mengatakan, yang menceritakan tentang orang yang terakhir yang dimasukkan dalam surga. Beginilah keadaannya. Ya, jadi kalau begitu, dunia ini tidak ada apa-apa bagi kita. Sebenarnya dunia ini tidak ada apa-apa bagi kita. Ya, tak ada apa yang kita nak bengkahkan, tak ada apa yang kita nak sombongkan. Apa yang kita patut buat ialah selalu berdoa supaya Allah masukkan kita ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Doa yang saya nampak, ada satu doa di dalam manasik haji. Yang ini kalau kita pergi haji ataupun umrah, masa kita tawaf ada doa-doa. Ya, tiap-tiap tawaf ada doa. Doa kali yang tawaf yang kedua, akhirnya doa itu berbunyi begini. Allahumma rzuqni al-jannata bighairi hisab wala adab. Allahumma rzuqni al-jannata bighairi hisab wala adab. Bacalah doa ini selalu. Minta supaya Allah berikan kita jannah tanpa hisab, tanpa azab. Yang ini terus yang kita hendak, ya. Dan Jahannam ini kita tahu bahawa Jahannam, kalau masuk Jahannam tak keluar lagi. Sebenarnya Jahannam adalah neraka yang paling bawah sekali. Ya. Jadi kalau masuk ke Jahannam tak keluar dah. Khalidina fiha abada. Ya. Masuk ke dalamnya, duduk sampai bila-bila, kekal. Ya. Jadi Allah mengajar kita satu doa untuk mengelakkan kita daripada Jahannam. Apa dia? Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dalam surah Al-Furqan ayat 65. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Wahai Tuhan kami, lindungilah kami ataupun jauhkanlah kami daripada azab Jahannam. Sesungguhnya azab Jahannam ini adalah kekal. Azab Jahannam ini adalah kekal. Jadi kita minta supaya Allah jauhkan kita daripada azab Jahannam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.